Itu dia, apakah yang dimaksudkan oleh Akademi Asri tersebut? Sama-sama kita dengar, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kaca TV TV Al-Hijrah pagi ini, dekat-dekat rapat-rapat untuk kita bincangkan topik berkenaan dengan ikat perut bebas kewangan. Apakah itu? Kita nak bersama seorang mentor, tentunya mentor pelaburan saham Patu Syariah, Encik Muhammad Asri Ahmad. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah seadanya. Baiklah, kita nak cuba menyelami topik kita hari ini. Ikat perut bebas kewangan. Boleh tak sebagai seorang mentor, seorang guru, boleh tak kongsikan cara step by step untuk kita sebagai seorang insan ini keluar daripada dibelenggu dengan masalah kewangan ni? Silakan. Kenapa kita bawakan topik pada pagi ini tentang ikat perut untuk bebas kewangan? Kerana kalau kita lihat data yang ada di kalangan rakyat Malaysia, 1 daripada 5 orang dewasa Malaysia yang bekerja tidak membuat simpanan. 1/5. 3 daripada 10 mereka yang bekerja dewasa ni, right? Dia tak cukup duit apa yang dia ada dan terpaksa meminjam. Ini satu keadaan yang sebenarnya membimbangkan. Kerana dalam keadaan apatah lagi dalam keadaan kita melalui pandemik COVID-19, ramai yang terkesan, ramai yang terjejas. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kerana hari ini kita lihat kos sara hidup semakin meningkat, sedangkan kita mungkin kehilangan pendapatan, hilang punca pendapatan menyebabkan hidup kita akan tertekan. Jadi bagaimana untuk kita hidup dalam keadaan normal semula? Jadi apa yang perlu dilakukan adalah ikat perut. Maksudnya apa? Kena disiplin menyimpan. Ramai orang kata, macam mana simpan, gaji saya kecil tak cukup. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab kita tak mencatatkan apa yang penting, apa yang perlu. Menyebabkan akhirnya kita boros berbelanja. Dan kita kata tak cukup. Memang kalau kita sebut tak cukup ni, mungkin gaji kita 2,000 pun tak cukup. Sebut gaji 10,000 pun, orang yang gaji 10,000 pun cakap tak cukup. Jadi di mana silapnya? Silapnya adalah apabila kita tidak menguruskan kewangan kita yang baik. Dan balik kepada tadi yang saya katakan, di kalangan rakyat Malaysia ni, disiplin menyimpan ni memang tidak ditanam sejak kecil. Sebab kalau kita kecil dulu pun, mak kita biasa apa dia buat? Dia bagi duit kat kita, belanja nak ni duit belanja, nanti baki simpan. Memang takkan simpan. Sebab dia kata baki simpan, dia suruh belanja dulu. Jadi akhirnya budaya itu dibawa sehingga kita besar, kita akan belanja dulu, baru kita simpan. Sedangkan dari segi sudut kewangan sebenarnya, apa yang sumber pendapatan kita perolehi, kita perlu simpan dulu. Simpan, uruskan perbelanjaan dengan baki simpanan yang telah dibuat. Tapi kita terbalik, kita belanja dulu, baru nak simpan. Memang tak ada lah. Jadi ini satu perkara yang sebenarnya ramai terlepas pandang. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Dan kita jadikan macam-macam alasan lah. Kos sara hidup meningkat, barang mahal, gaji kecil. Itu saya tak nafikan. Sumber pendapatan yang ada mungkin pendapatan mereka peroleh juga kecil. Sedangkan kos sara hidup semakin meningkat. Tapi apa tindakan yang perlu dibuat? Suka atau tidak, dia balik pada diri kita. Bagaimana kita uruskan keuangan apabila kita memperoleh pendapatan. Sebagai seorang mentor, cikgu dan sebagainya, pasti ada kisah-kisah yang memberikan inspirasi ataupun pengalaman-pengalaman pelajar kepada Cikgu Asri sendiri kan, mentor Asri, yang boleh kita jadikan sebagai motivasi pagi ini. Boleh tak sudi tak Dia share sebenarnya kami? saya suka untuk merujuk kepada kalau kita fahami betul-betul firman Allah dan surah Yusuf ayat 47 hingga 48. Allah berfirman sebenarnya kita perlu beringat 7 tahun sebenarnya kita kena beringat. Kita kalau dapat berapa kita kena beringat, kena simpan. Dan memang cycle ekonomi ini memang sentiasa berubah. Kalau suka atau tidak, tak berlaku pandemik pun, kalau kita sedia maklum, keadaan ekonomi dunia memang akan berlaku naik dan turun. Jadi apa persediaan kita untuk menghadapi cabaran? Contoh yang nyata hari ini COVID-19, ramai yang terkejut dengan fenomena yang berlaku menyebabkan kita, yalah mungkin sebelum ni gaji selesa, pendapatan baik dari segi perniagaan, tiba berlaku sesuatu yang tak pernah difikirkan. Sedangkan Allah telah berfirman dalam surah Yusuf, kena hati-hati, kena beringat. Kena beringat, simpan. Sebab tu antara petua yang saya suka tunjukkan pada mungkin di kalangan alumni saya sendiri, bagaimana mereka terlibat dalam pelaburan. Ya, pelaburan ni perlukan balik simpanan tadi, disiplin menyimpan. Maksudnya kena bertahan, kena disiplin menyimpan. Tapi simpannya dia takkan boleh berkembang. Dia harus dikembangkan melalui pelaburan. Ada banyak produk-produk pelaburan yang sah dan patuh syariah yang ada di luar sana. Cuma ketika pandemik ni pula malangnya di kalangan masyarakat kita ni, bila dia tidak celik ilmu kewangan menyebabkan mereka terjebak dengan skim-skim yang salah. Bukan jumlah yang kecil, hampir 1 bilion kehilangan pada tahun lepas akibat ditipu dengan skim-skim yang salah. Sedangkan mereka memang dah ada dalam keadaan kesempitan. Jadi daripada mereka melabur tempat yang salah RM300, RM500, kenapa tidak mempelajari, membaca
ilmu-ilmu keuangan, memahami sebelum kita terlibat dalam apa jua bentuk pelaburan. Dan alhamdulillah saya lihat mereka yang bersungguh-sungguh terlibat dalam ilmu keuangan pelaburan ni, lagi banyak kita beri, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita. Amin, insya-Allah mudah-mudahan. Sebagai seorang yang zero ilmu berkenaan dengan ilmu saham, pelaburan dan sebagainya, bagaimana saya dan ramai lagi di luar sana yang ingin memulakan nak belajar berkenaan dengan ilmu pelaburan, saham dan sebagainya? Dulu mungkin kita kata nak pergi belajar ni susah, nak pergi dewan seminar kan. Pun tak pergi juga, jauh sebagainya. Sekarang hari ini dah mudah kerana saya percaya di luar sana ramai yang berkongsi ilmu keuangan dan pelaburan yang betul. Termasuklah saya sendiri berkongsi kepada masyarakat. Alhamdulillah tahun lepas saja apabila COVID-19 melanda kita tahun yang lalu, setahun yang lalu, lebih 60,000 orang, 60,000 orang telah hadir. Program secara online yang kita bawakan. Alhamdulillah. Dan tahun ini pun baru 4 bulan pertama pun alhamdulillah hampir 10,000 yang telah hadir. Wow. Yang mana kita bawakan sesi percuma seperti mana minggu lepas. Ada yang program yang berbayar. Ia terpulang Ini ilmu pada yang mereka. sah dan patuh syariah Ya, kan? kita punya tagline adalah sah, selamat, mudah, patuh syariah. Ya, Dia itu sah, paling selamat, penting mudah sekali. syariah adalah benda yang bila kita ada ilmu, tak ada ilmu kita rasa susah. Sebab itu kepada anda yang berminat untuk mendalami ilmu keuangan dan pelaburan secara sah, selamat, mudah, patuh syariah, boleh sertai kita di laman web labursaham.com atau boleh follow Facebook saya Haji Muhammad Asri. Baiklah, mungkin sedikit ialah sebagai penghujungnya, penutup, nasihat Tuan Haji berkenaan dengan ialah kita ni semua jelas erti bebas keuangan yang sebenarnya. Apakah maksud bebas keuangan yang sebenarnya? Bebas keuangan sebenarnya boleh sebut duit ni subjektif, kaya itu juga subjektif. Haji Muhammad Asri Ahmad, mentor pelaburan saham patuh syariah. Ini yang diperkatakan. Baru-baru ini saya datang dekat saya, Assalamualaikum, ada yang berbicara berkenaan dengan pelaburan saham patuh syariah ni. Inilah dia insannya orangnya. Okey, terima kasih sekali lagi dan insya-Allah Terima kasih. ikat perut bebas keuangan tu, insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita berdoa lah di hujung-hujung bulan Ramadan ya. Betul. Sama-sama kita pulun untuk berdoa. Mudah-mudahan kita bebas daripada kewangan, bebas daripada segala pinjaman dan sebagainya. Amin. Kita kena bebas terus daripada berusaha. hutang. Amin ya rabbal alamin. Kan? Kita terus berusaha. Jangan kenal erti putus asa. Sebab tu tagline saya juga adalah jangan bertapi-tapi, jangan ternanti-nanti, tapi buat sampai jadi. Ya, itu dia. Buat sampai jadi. InsyaAllah mudah-mudahan.